Selamat pagi, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Dan satu informasi penting saya sampaikan dulu kepada anda. PT-PTN baru saja melancarkan plan strategik PT-PTN 2021-2025 sebagai salah satu usaha untuk menjadi peneraju tabung pendidikan tinggi negara. Dan ini merupakan satu langkah yang dianggap terunggul dan bersedia untuk menyahut agenda transformasi ini agar terus kekal relevan dan berdaya saing dalam memperkasa sektor pendidikan dan juga bagi memenuhi keperluan masyarakat dengan memberikan perkhidmatan yang terbaik. Dan di bawah plan strategik 2021-2025 tersebut, PT-PTN telah mengenal pasti 5 teras strategik utama yang menggariskan perancangan dan juga hala tuju PT-PTN dalam tempoh 5 tahun akan datang. Dan inilah isu yang akan kita sembang-sembang di ruang bicara pada malam ini bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang akan kita hubungi melalui kemudahan streamnya. Atas topik transformasi PT-PTN dengan plan strategik 2021-2025. Kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada tetamu kita yang sudah bersiap sedia sekarang ini. Jadi selamat datang dan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Wan Saiful Wan Jan yang merupakan pengerusi Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional ataupun PT-PTN. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Datuk sihat ya? Okey, alhamdulillah. Ini bagi saya merupakan isu yang penting sebenarnya Datuk kita wawarkan kepada rakyat Malaysia. Dan mungkin sebelum kita pergi lebih mendalam lagi berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini, barangkali menarik jugalah topik kita imbas kembali Datuk ya tentang kejayaan PT-PTN sebagai sebuah tabung pendidikan tinggi. Mungkin kita boleh berkongsi bersama dengan Datuk. Silakan Datuk. Ya. Terima kasih. Pertama sekali terima kasih banyaklah atas kesudian menjemput saya lagi sekali dalam program kita pada malam ni. Kali ini kita bercakap mengenai PT-PTN. Dan saya rasa memang elok soalan tadi. Permulaannya mungkin elok kalau kita ulas balik apa yang berlaku sepanjang beberapa tahun lepas. Saya mula mengambil alih PT-PTN ini sebagai pengurusi pada pertengahan tahun 2018. Dan apabila saya masuk sebagai pengurusi, maka saya rasa semua orang tahulah yang image PT-PTN ini adalah image sebagai sebuah badan yang bagi pinjaman kepada pelajar dan kemudian mengutip balik bayaran tersebut. Tapi apabila disemak semula, sebenarnya ada satu peranan yang tak ramai orang tahu mengenai PT-PTN dan mungkin kurang dipopularkan sedikit, iaitu mengenai peranan untuk menggalakkan penabungan ke arah pendidikan tinggi. Jadi ini menjadi penekanan saya sejak daripada saya mula masuk di PT-PTN. Fokus saya ialah untuk mengubah persepsi masyarakat. Nama PT-PTN ini Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional. Tetapi bila sebut PT-PTN biasanya orang ingat Perbadanan pinjaman pendidikan tinggi nasional. Perkataan tabung tu hilang. Jadi saya cuba untuk mengubah persepsi tersebut. Dan alhamdulillah apabila kita memberi penekanan kepada penabungan pendidikan, maka apa yang berlaku ialah sejak daripada 2018 sehingga hari ini, dari tahun ke tahun, produk simpanan kita menjadi semakin lama semakin popular. Jadi dari segi angkanya, kalau saya boleh sebut sedikit, masa tahun 2017, setahun sebelum saya masuk, kutipan deposit SSPN, skim simpanan pendidikan nasional kita, ialah sekitar 726 juta ringgit. Itu satu angka yang besar, tapi saya berkeyakinan dia boleh ditingkatkan. Dan alhamdulillah daripada 2018 dia mencatat peningkatan. Buat kali pertama pada 2018 apabila kita bagi penekanan kepada simpanan, maka 2018 kutipan dalam masa setahun itu ialah 1.14 bilion ringgit. Kali pertama dalam sejarah PT-PTN mencecah lebih daripada 1 bilion ringgit. Dan kemudian kita teruskan lagi dengan misi menggalakkan penabungan untuk pendidikan tinggi ini sehingga 2019, pada hujung 2019 apabila dikira semula, maka kutipan yang kita dapat pada tahun 2019 untuk simpanan SSPN ini mencecah 1.37 bilion ringgit. Maksudnya meningkat.
Dan kemudian 2020 tahun lepas meningkat lagi kepada 1.99 bilion ringgit. Saya duk tekan kepada pegawai kita kalau boleh bagilah cecah lebih daripada 2 bilion, lebih 1.99. Jadi dari tahun ke tahun ada peningkatan. Dan ini satu perkara yang saya banggalah, pegawai-pegawai kita bekerja begitu keras untuk memastikan bahawa simpanan meningkat. Dan ini bagi saya satu kejayaan. Dan di waktu yang sama kita tidak melupakan bahawa setiap tahun antara 150,000 hingga 180,000 orang pelajar memerlukan pinjaman dari kita untuk melanjutkan pengajian, melanjutkan pelajaran ke pendidikan tinggi. Dan kita terus dapat bagi pinjaman tersebut. Dan ini jumlah keseluruhan dari segi sejak penubuhan PTPTN ini, jika dilihat jumlah pinjaman pendidikan yang ditawarkan oleh PTPTN dan memberi manfaat kepada lebih daripada 3.5 juta peminjam. Dan jumlah pinjaman yang kita dah bagi mencecah 64 bilion, lebih daripada 64 bilion ringgit. Jadi ini satu jumlah yang besar, dan saya rasa ini satu perkara yang boleh dibanggakan oleh semua pegawai-pegawai di PTPTN. Kita berjaya meneruskan peranan dan memastikan bahawa berlaku peningkatan, penambahbaikan dari tahun ke tahun. Okey, Sita juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah atas kejayaan yang telah pun dicatatkan oleh PTPTN. Barangkali Datuk, bila Datuk sentuh tentang sektor pendidikan negara secara keseluruhannya, barangkali ramai jugalah yang masih lagi tidak mendapat gambaran yang jelas tentang fungsi dan juga peranan PTPTN itu secara keseluruhannya. Jadi mungkin secara ringkasnya, tadi pun Datuk telah pun sentuh tentang apa yang dilakukan oleh PTPTN dalam usaha untuk membantu pelajar-pelajar dan sebagainya. Tetapi dalam sektor pendidikan negara secara keseluruhannya, apakah ada lagi masyarakat yang belum memahami tentang fungsi dan juga peranan yang dimainkan oleh PTPTN itu secara jelas tu? Ya, dan ini memang bukan satu perkara yang saya rasa pelik lah. Ramai yang tidak aware, tidak maklum mengenai peranan sebenar yang kita lakukan. Malahan dari segi nama pun kadang-kadang pening kepala. Saya selalu balik ke kawasan saya di Kubang Pasu di Kedah. Apabila balik sana kadang-kadang disebut pengurusi PPTN lah, PTTN lah, nama pun kadang-kadang keliru. Jadi peranan sebenar PTPTN ini, jika berdasarkan kepada akta, dia sebenarnya ada 3. Yang pertama ialah untuk menguruskan pinjaman. Maksudnya kita bagi pinjaman, kita kutip bayaran balik pinjaman. Ini untuk memastikan bahawa kekangan kewangan tidak menjadi penghalang untuk anak-anak muda kita, belia kita, remaja kita mencapai cita-cita dan potensi diri. Itu peranan yang pertama. Yang kedua, berdasarkan akta kita juga, peranan PTPTN ini ialah menyediakan skim simpanan yang boleh digunakan oleh ibu bapa untuk menabung bagi persediaan anak-anak mereka melanjutkan pengajian satu hari nanti. Ini 2 peranan yang disebut. Yang ketiga tu secara umum lah dalam akta ni, dia biasalah disebut secara umum. Jadi ketiga tu ialah melaksanakan apa-apa saja yang diarahkan oleh kerajaan. Jadi yang tu tak apalah. Jadi 2 yang pertama tu uruskan pinjaman dan juga sediakan produk simpanan. Itu 2 peranan utama kita. Dan melalui peranan kita ini, mulai tahun 2014 sebenarnya, ada sedikit perubahan yang dilakukan oleh kerajaan pada masa itu, iaitu diarahkan supaya PTPTN ini memberi penekanan kepada golongan yang ataupun pelajar-pelajar yang datang daripada kumpulan isi rumah berpendapatan rendah. Jadi bermula 2014. Jadi sejak daripada itulah kita ubah sikit fokus supaya yang berpendapatan rendah dapat lebih banyak pinjaman, yang berpendapatan tinggi kurang sikitlah jumlah keperluannya. Dan bila kita lihat sebenarnya, ini satu benda yang ramai orang tak tahu. Kita macam saya sebut tadi, 150,000 ke 180,000 orang peminjam setiap tahun. Daripada itu 92% daripada peminjam kita datangnya daripada kategori B40 dan M40. B40 dan M40. 52% daripada B40, 40% daripada M40 dan 8% saja datang daripada T20. Jadi dari segi kepentingannya, saya rasa kita kena maklum, kita kena faham bahawa PTPTN mainkan peranan yang amat penting untuk memastikan mereka yang mungkin tak ada tempat lain nak pergi untuk dapatkan sokongan kewangan, dapat pinjaman daripada kita untuk melanjutkan pengajian. Penting untuk membina modal insan negara kita di masa akan datang. Itu peranan yang dimainkan oleh
PTPTN. Baik, sesuatu yang penting juga untuk kita kongsikan di sinilah, daripada apa yang ada tersebut, memanglah kita tahu golongan B40, golongan M40 sememangnya lah amat-amat menghargai, memerlukan dan menghargai sebenarnya bantuan yang diberikan oleh PTN. Tetapi macam kita alami sekarang inilah, kita sedang mengalami satu situasi yang cukup menakutkan sebenarnya. Pandemik COVID-19 memberikan akibat yang begitu serius sekali ialah kepada semua rakyat Malaysia, tak kira sama ada pelajar ataupun mereka yang sedang bekerja dan sebagainya. Tetapi ramai jugalah yang mungkin ingin berkongsi sesuatu sama dengan Datuk, sumbangan yang telah pun dilakukan oleh PTPTN dalam usaha untuk membantu mereka yang terjejas akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Setakat ini, Datuk. Ya, dan ini memang kita sedia maklum lah, COVID-19 ni ramai betul yang terkesan daripada pandemik yang melanda negara, bukan saja negara, seluruh dunia. Betul. Dan peminjam PTPTN adalah antara mereka yang terkesan. Ramai daripada peminjam kita sekarang ni dalam proses buat bayaran balik. Jadi apabila berlaku pandemik COVID-19 ini, ramai yang hilang pekerjaan, ramai yang kurang pendapatannya daripada dulu katalah buat bisnes sendiri. Dulu bisnesnya boleh berkembang dengan baik dan mungkin dalam pandemik ini ada kesan kepada pendapatan mereka. Jadi sebenarnya daripada bulan Mac tahun 2020, apa yang kita lakukan ialah kita memberikan moratorium pelepasan daripada tanggungjawab bayar balik itu secara automatik kepada semua peminjam kita. Kita benarkan untuk mereka tidak membuat pembayaran. Jadi 1.5 juta peminjam kita di PTPTN dapat pelepasan daripada kewajipan membayar balik. Ini membolehkan dari segi sumbangan kita ialah bila tak perlu bayar balik, maka duit tu boleh disimpan oleh peminjam kita dalam poket mereka, belanja untuk anak-anak, belanja untuk keluarga, belanja untuk diri sendiri. 1.13 bilion ringgit adalah jumlah suntikan yang kita bagi. Bukanlah maksudnya kita bagi duit tu mereka, bukan. Tapi kita tidak kutip, jadi dia boleh belanja untuk kepentingan dan keperluan diri masing-masing. Di waktu yang sama pada tahun 2021 pula, apa yang kita buat ialah kita lebih bersasar. Sebab sebenarnya sepanjang tahun 2020, bila kita kaji balik data kita, rupa-rupanya walaupun kita bagi pelepasan automatik, masih ada yang ganda diteruskan membayar. Jadi kita bagi tahu ke peminjam sepanjang 2021, sekiranya mereka terkesan daripada pandemik ini, maka dia boleh berbincang dengan kita secara bersasar. Kita boleh berikan pelepasan, dan tarikh itu ialah yang boleh dibincangkan pelepasan ini sehinggalah 31 Ogos. Jadi tak berapa lama dah lah akan berakhir tempoh tersebut. Tapi maksudnya kita bagi pelepasan kepada mereka yang terkesan. Dan di waktu yang sama, walaupun saya kata dia berakhir pada 31 sebenarnya kita ni satu hashtag yang dipopularkan oleh PTPTN inilah hashtag boleh bincang. Jadi kalau ada masalah, datang bagi tahu pada pegawai-pegawai kita. Pegawai PTPTN ni friendly, memang boleh bincang lah kiranya kalau ada keperluan. Jadi bagi saya, kita cuba sebaik mungkin untuk membantu peminjam kita, dan kita pastikan mereka tidak terlalu terbeban dengan kewajipan bayar balik sekiranya ada. Setakat ini Datuk Wan Saiful, sambutan dan juga respon dan juga reaksi daripada pelajar-pelajar yang mendapat pinjaman PTPTN bila moratorium ataupun menangguhkan pembayaran itu dilaksanakan oleh PTPTN, apakah mereka merasa lega, mereka merasa bersyukur dengan apa yang dilakukan oleh PTPTN? Ya, dan saya jumpa ramai mahasiswa, ramai peminjam-peminjam yang dalam proses bayaran balik, graduan-graduan yang sedang bekerja. Dan secara umumnya saya rasa mereka amat berterima kasih kepada pelepasan yang diberikan. Sebab peminjam kita ni nak bayar balik, tapi dia tak boleh nak buat bayaran tersebut disebabkan oleh kekangan yang ada. Jadi saya rasa ramai yang bersyukur, menyatakan terima kasih. Tapi yang menariknya, yang mampu untuk buat bayaran balik, mereka teruskan pembayaran tersebut. Jadi saya nak ucap terima kasih lah kepada mereka yang ada kemampuan, walaupun ada moratorium, dia teruskan pembayaran. Di waktu yang sama, kita dapati juga apabila kita buat secara bersasar, siapa-siapa yang terkesan, tolong maklumkan kepada kita. Kita dapati sebenarnya bilangan yang memohon itu
bila agak tinggi, tetapi bukan semua memohon. Jadi maksudnya saya rasa kadar bayaran balik kita pun sebenarnya amat munasabah lah kiranya, tidak terlalu membebankan. Satu lagi isu yang juga saya nak kongsi sama dengan Dato' Wan Saiful lah. Saya memang tertarik hati dengan apa yang Dato' sebut, dan saya juga merasa cukup gembira bila mendengar hashtag boleh bincang itu. Tetapi daripada pandangan pribadi Dato' sendiri, disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini, kita tak tahu bila penghujungnya. Walaupun 2-3 hari ini alhamdulillah lah kita lihat bahawa ada penurunan daripada kes positif COVID-19. Tetapi daripada jangkaan Dato', apakah sekiranya masalah ini berpanjangan, sampai bila agaknya baru PT-PTN dapat melaksanakan kutipan itu secara seperti apa yang dilakukan sebelum ini? Ya, yang pentingnya kita kena faham di sini bahawa PT-PTN ini sentiasa melaksanakan dasar-dasar kerajaan. Dan kerajaan kita adalah sebuah kerajaan yang prihatin dengan apa yang berlaku kepada rakyat. Jadi kalau sekiranya ada keperluan, saya pasti pihak kerajaan akan memikirkan apa yang boleh dilakukan untuk membantu meringankan bebanan yang ditanggung oleh peminjam. Bagi kita di PT-PTN, kita sentiasa membuka ruang untuk mereka yang menghadapi masalah datang berjumpa kita dan berbincang mengenai kalau perlu penstrukturan semula, kalau perlu ditangguhkan sekejap, kalau apa-apalah. Yang pentingnya, saya rayu sangat kepada peminjam kita, kalau sekiranya ada masalah, datang dan berjumpa dengan pegawai PT-PTN, di pejabat PT-PTN di seluruh negara, atau telefon kita menggunakan nombor hotline yang boleh didapati daripada website kita. Sebab kalau ada keperluan, kita akan cuba untuk selesaikan masalah itu. Kita pun tak nak bebankan peminjam kita. Di waktu yang sama, kita nak pastikan juga bahawa anak-anak, adik-adik kita di masa akan datang akan terus boleh dapat pinjaman. Jadi pentinglah untuk kita pastikan, number one, tidak membebankan, number two, ada sustainability, kelestarian dalam kebolehan kita menjalankan peranan kita. Right. Menarik. Okey, kita pergi kepada isu yang mungkin jauh lebih menarik sekarang ni lah. Saya difahamkan iaitu pada dasarnya PT-PTN ingin melaksanakan apa yang disebut sebagai penjendamaan dan juga transformasi menyeluruh. Ini pun sesuatu yang menarik sebenarnya untuk kita kongsikan bersama dengan Dato' Wan Saiful Wan Chan. Silakan Dato'. Ya. Bila kita fikir balik mengenai peranan PT-PTN yang begitu penting untuk modal insan anak bangsa kita di masa akan datang, pembinaan modal insan untuk negara, pembinaan potensi anak bangsa kita di masa akan datang, kita memikirkan bahawa ada keperluan untuk memastikan bahawa PT-PTN ini boleh terus menjalankan fungsi dan tugas yang diamanahkan kepada kita. Jadi sebaik saja saya masuk sebagai pengurusi pada pertengahan 2018, kita mula proses review dalaman PT-PTN, dan kemudian kita jalankan apa yang dipanggil konsultasi rakyat pada tahun 2019. Tujuannya ialah untuk memastikan kita boleh rangka satu plan, maybe mid-term punya plan, untuk gariskan apa yang kita nak capai dalam masa 5 tahun akan datang. Dan baru-baru ini saya melancarkan plan strategik PT-PTN 2021-2025 untuk menggariskan dan mendokumentkan strategi kita moving forward dalam tempoh 5 tahun. Dan ini saya rasa satu perkara yang amat penting, sebab kita nak ubah persepsi masyarakat. Kita nak ubah persepsi masyarakat melihat PT-PTN sebagai tabung pendidikan yang ada produk pinjaman. Dan ini memerlukan semua pegawai-pegawai kita beri tumpuan yang secara yang terarah kepada direction yang kita nak pergi ini. Dan direction kita itu sekarang ni lebih jelas dengan adanya plan strategik yang kita dah lancarkan. Kita boleh bincang lagi lah detailnya macam mana selepas ini. Tapi yang saya nak sebutnya ialah dia diterbitkan ataupun kita publish plan strategik ini selepas kita mendapat input daripada rakyat sepanjang setahun lebih kurang. Kita buat consultation, kita dapatkan input, kita dapatkan pandangan daripada pelbagai pihak. Yalah, PT-PTN ni sensitif lah kiranya dari segi isunya. Betul. Jadi kita ambil kira semua pandangan dan kita rangkumkan
dalam satu dokumen, yang mana dokumen itu telah pun kita lancarkan untuk bagi fokus kepada pegawai kita dan memperjelaskan juga kepada mereka yang memperdebatkan mengenai PTPTN ni, apa sebenarnya PTPTN dan apa matlamat yang kita nak tuju dalam masa 5 tahun akan datang. Saya suka bila Datuk keep on menyentuh tentang 5 plan strategik PTPTN 2021-2025. Jadi Datuk pun kata selepas ini mungkin kita boleh bincangkan secara lebih detail. Jadi mungkin masanya tepatlah kalau Datuk boleh berkongsi apa yang dimaksudkan dengan 5 plan strategik PTPTN 2021-2025 ini. Ya, bila kita tulis dokumen ni besar, tetapi kita tak payah cerita pasal yang besar tu lah, nanti keliru pula orang. Sebab yang dokumen besar tu kita pun bahagi-bahagi kepada jabatan-jabatan, bahagian-bahagian yang ada dalam PTPTN tu dilaksanakan. Tapi secara umumnya dia ada 5 trust. 5 trust ni, trust pertama ialah mengenai produk simpanan, trust kedua ialah mengenai pemberian pinjaman, trust ketiga ialah mengenai kutipan pinjaman, bayaran balik. Trust keempat ialah mengenai pelaburan kita. Sebab bila kita ada simpanan, kita laburkan duit itu untuk beri pulangan kepada pendeposit. Dan trust kelima ialah mengenai pembinaan organisasi. So internal organizational changes yang kita nak. Jadi daripada 5 ni, kalau saya pergi satu-satu, saya akan berceramah sehingga pukul 10 nanti untuk cerita 5 ni. Tapi saya ulas sikit-sikit lah silakan. Yang mana yang relevan. Saya rasa kita letak trust pertama kita kepada produk simpanan. Ada sebabnya. Kerana kita nak rakyat tengok PTPTN sebagai entiti yang memberikan ataupun menawarkan produk simpanan kepada masyarakat. Kita sebenarnya nak ubah budaya masyarakat daripada bergantung pada hutang kepada menabung untuk persediaan di masa akan datang. Sebab itu kita nak perkasakan produk skim simpanan pendidikan nasional ini, SSPN kita, kepada satu produk yang jadi tumpuan utama. Kalau boleh fikir mengenai tabungan pendidikan je, fikir mengenai nak bagi duit kepada anak-anak tersambung pendidikan tinggi, datang pertama kat kepala ialah SSPN. Jadi untuk memastikan SSPN ini menjadi produk simpanan pendidikan yang utama di Malaysia, apa yang kita buat ialah kita akan pelbagaikan lagi kempen-kempen kita, marketing activities kita untuk memastikan seluruh negara tahu mengenai produk simpanan yang kita ada. Saya duk sebut selalu, kalau boleh, impian saya ialah mak bapak ni katalah anak lahir hari ni, dalam masa seminggu tu mesti dia nak pergi Jabatan Pendaftaran Negara kan, nak daftar sijil lahir semua tu. Saya punya impian ni satu hari ialah kaunter pertama dia pergi ialah kaunter untuk daftarkan sijil kelahiran. Kaunter kedua dia pergi ialah buka akaun SSPN. Jadi daripada anak umur sehari ke seminggu ke, dia dah mula fikir, anak aku ni 18 tahun lagi akan perlukan duit. Aku tak nak dia berhutang. Maka dengan cara itu dia buka tabung pendidikan daripada kecil lagi anaknya. Dan yang kedua ialah mengenai pengurusan pinjaman. Kita nak mempermudahkan pengalaman pelanggan kita dalam membuat pinjaman supaya mudah urusannya. Di waktu yang sama, of course, trust ketiga kita ialah mengenai bayaran balik. Jadi apabila kita fikir mengenai kutipan bayaran balik ni, dia macam-macam cerita lah. Tapi prinsip utamanya ialah bayar secara konsisten tapi tidak membebankan. So itu semua akan kita telah pun kita perjelaskan sebagai strategi kita dalam dokumen plan strategik ini. Tapi yang keempat ni menarik. Trust keempat ini berkait dengan pelaburan. Orang selalu tengok bila pelaburan ni dia bercakap mengenai PNB, tabung haji. Orang tak nampak PTPTN sebagai entiti pelaburan. Kita menguruskan jumlah yang besar pelaburan ni sebenarnya. Ada 11 bilion ringgit lebih kita manage the funds untuk memastikan bahawa deposit penyimpan, deposit simpanan yang diletakkan oleh ibu bapa untuk anak-anak mereka dapat pulangan yang baik. Dan kita nak pastikan bahawa pulangan kita ni sentiasa kompetitif kepada pendeposit kita. Kita kena, orang dah percaya kepada kita untuk menguruskan dana untuk anak-anak mereka, maka kita kena pastikan bahawa kita uruskan deposit SSPN ni dengan baik supaya pulangannya pun baik.
Jadi itu trust kita yang keempat. Dan itu menjadi penekanan kita supaya banyaklah kelebihan-kelebihan yang kita fikirkan yang kita boleh bagi kepada pendeposit kita. Saya nak sebut kelebihan-kelebihan tu dia mungkin berubah dari setahun ke setahun. Jadi selama ini dari segi simpanan kita ada pelepasan cukai, ada takaful percuma yang kita berikan, macam-macam lah kelebihannya. Jadi saya seru ibu bapa yang ada anak, tak kira berapa umur anaknya, tolong rujuk kepada laman web kita ptptn.gov.my supaya tahu faedahnya. Dan yang kelima, trust yang kelima kita ialah untuk memperkasa organisasi kita menjadi satu organisasi yang lebih dinamik, lebih cemerlang dari segi pengurusannya. Dan ini memerlukan kita perkenalkan banyak perkara lah dari segi latihan yang kita berikan kepada pegawai-pegawai kita, image PTPTN. Dan saya nak sangat supaya image PTPTN ini dilihat sebagai sebuah entiti yang kalau boleh graduan dan bila habis belajar dia fikir dia nak apply kerja kat mana. Saya nak PTPTN ini dilihat sebagai salah satu entiti yang boleh memberikan peluang pekerjaan yang terbaik kepada anak-anak muda kita yang baru tamat pengajian. Jadi dia memerlukan transformasi organisasi dalaman. Jadi kita harap dengan 5 trust ini yang saya bagi sekali lalu itu dalam masa 5 minit saya summarize 5 trust tu tak berapa adil sebenarnya untuk tapi saya harap dia boleh memastikan kita di PTPTN jadi satu organisasi yang berdaya saing, kompetitif dan juga lestari, sustainable. Okey, semakin menarik dan juga semakin berfaedah sebenarnya daripada penerangan yang Datuk berikan. Tapi saya percaya kita akan terus menumpukan perhatian kepada produk simpanan SSPN kerana ini dikatakan antara produk yang diberi penekanan yang cukup serius oleh PTPTN sendiri. Dan insyaAllah Datuk, kita akan berehat buat seketika. Datuk jangan ke mana-mana. Kembali nanti kita akan terus bercakap tentang beberapa lagi isu yang saya kira cukup menarik selain daripada simpanan SSPN itu sendiri. Tapi apapun, kita berehat dulu buat seketika. Anda jangan ke mana-mana, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara ini yang kami bawakan kepada anda. Tentunya, mana lagi? Bernama TV pastinya. Jumpa lagi selepas ini. Bye. Ini okey, yang ni pun okey. Tapi saya rasa yang ni terbaik untuk dia. Mestilah untuk anak saya. Sebagai ibu, kita kena selalu fikir yang terbaik untuk masa depan anak kita. Dan produk simpanan terbaik pilihan saya tentulah Skim Simpanan Pendidikan Nasional SSPN. Apa yang istimewanya? Wow, menarik kan? Buka akaun dan mulakan simpanan untuk yang tersayang sekarang. Terima kasih, Mak. Buka sekarang ya. Baiklah, terima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara ini dan kita masih lagi bercakap tentang transformasi PTPTN dengan plan strategik 2021-2025 dan tentunya kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Datuk Wan Saiful Wanjan, iaitu pengerusi Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional ataupun PTPTN. Baik, Datuk, kita kembali semula bercakap tentang simpanan SSPN ini dan ini dilihat sebagai satu penekanan yang cukup serius sebenarnya diberikan oleh PTPTN. Jadi mungkin boleh jelaskan kenapa Datuk merasakan bahawa ini satu produk yang cukup hebat sebenarnya dan sesuatu yang harus disambut dengan baik juga oleh masyarakat ataupun rakyat Malaysia secara keseluruhan, Datuk. Ya. Kalau dilihat selama ini perdebatan mengenai PTPTN ni dia jadi panas sebab fokusnya sentiasa kepada bagi pinjam kutip hutang, bagi hutang kutip hutang. Jadi bila itu fokus perbincangannya, maka of course PTPTN dari segi reputasinya menjadi satu badan yang agak kontroversi. Jadi apabila kita ubah penekanan kepada penyimpanan, kepada penabungan, yang kita nak capai, kita nak pastikan ialah kita mengubah kebergantungan masyarakat dari kepada hutang, bergantung kepada hutang, dapat diubah kepada boleh bergantung kepada simpanan yang telah dibuat. Ini memerlukan
satu perubahan budaya hidup kita. Sebab selama ni orang kata, alah, nak masuk universiti nanti pinjam je lah PTPTN, pinjamlah sana, dapat beasiswa sini. Beasiswa ni tak banyak dah sekarang yang ada pinjaman kita. Tetapi ini akibatnya ialah apabila pelajar tamat pengajian, dia dapat scroll, atau dia naik atas pentas, dapat scroll daripada naik chancellor dia ke daripada chancellor dia. Bila dapat scroll tu rasmi lah dia menjadi seorang yang ada hutang. Jadi kita nak cuba ubah supaya kita tanam dalam diri ibu bapa terutamanya budaya menabung dan membuat financial planning untuk anak-anak mereka sejak daripada umur yang muda. Umur sehari pun dia kena fikir mengenai produk simpanan untuk masa depan anak-anak mereka. Dan alhamdulillah setakat ini ada sedikit perubahan. Macam saya sebut tadilah, tahun ke tahun kita dapat meningkatkan kadar kutipan SSPN kita, deposit SSPN kita dari tahun ke tahun. Dan saya rasa ini kita akan teruskan. Sebab bagi saya, selain daripada menjalankan fungsi yang ditetapkan oleh ATA bagi pinjaman, kutip pinjaman dan juga sediakan produk-produk, selain daripada itu, kita sebagai agensi kerajaan juga ada tanggungjawab untuk berusaha mengubah budaya hidup masyarakat. Dan ini kalau dapat kita capai, walaupun mungkin ada cabaran-cabarannya, tapi kalau dapat kita capai, maka kesan positifnya kepada negara akan dapat dirasai bertahun-tahun, puluhan tahun akan datang. So ini harap-harapnya kita dapat capailah dengan menanam budaya menabung di kalangan masyarakat. Dari aspek sasaran dan juga perancangan PTPTN sendiri, Datuk, yalah, ini pun penting jugalah untuk menjadikan SSPN ini sebagai produk simpanan pendidikan. Jadi apa sasaran dan juga strategi yang telah pun disusun atur oleh PTPTN bagi menjayakan produk ini sebenarnya? Ya, jika dilihat sebenarnya banyak kita lakukan, kita menjalankan kempen-kempen yang turun ke peringkat akar umbi untuk menggalakkan rakyat menabung, galakkan ibu bapa menabung. Kita jalankan kempen yang pelbagai. Saya sendiri kadang-kadang turun untuk pergi ke program-program anjuran PTPTN. Kita buat style macam seed funding sikit. Jadi apa yang kita buat ialah kita bagi account free. Kita bagi peruntukan katalah RM50 seorang, RM100 seorang untuk buka akaun tu dulu. Anak-anak ni lah, anak-anak sekolah ni. Dengan harapan supaya sekali dah ada akaun, ibu bapa dah tahu, kemudian mereka boleh tambah. Itu antara yang kita buat. Dan kemudian kita juga lakukan pelbagai bentuk kempen. Contohnya di musim perayaan. Apa yang kita lakukan ialah kita dalam meraihkan perayaan. Contohnya Tahun Baru Cina baru-baru ni kita ada kempen kongsi angpau. Kemudian Hari Raya baru-baru ni kita juga ada kempen Jom Beraya Jom Menyimpan. Jadi kita buat kempen-kempen sedemikian untuk memastikan bila ada perayaan maka kita tallykan gerak kerja kita dengan perayaan tersebut. Masa kan Raya Cina dapat ampau kan, jadi kalau simpan kan bagus. Sama juga masa raya puasa, raya haji jarang lah orang bagi duit raya. Raya puasa ada duit raya kalau simpan kan kebagus. Di waktu yang sama pegawai di PTPTN juga amat giat berinteraksi dengan agensi-agensi kerajaan untuk menggalakkan kempen di kalangan pegawai-pegawai kerajaan dan juga syarikat swasta. Dan saya nak sebut juga bahawa kerajaan negeri pun ada beberapa kerajaan negeri yang memberi sokongan kepada kita. Jadi kalau ikut yang ada sekarang, contohnya kerajaan negeri Perak, kerajaan negeri Kedah, kerajaan negeri Johor, kerajaan negeri Melaka dan kerajaan negeri Terengganu. Bila ada warga Terengganu, warga Perak, warga negeri-negeri tadi yang melahirkan anak, kerajaan negeri bagi sedikit peruntukan untuk bolehkan dia buka akaun SSPN. Jadi ini saya amat berterima kasih lah kepada kerajaan negeri, dan saya seru kerajaan negeri lain yang saya tak sebut tadi tu, mungkin sampai masa nak bentangkan bajet untuk 2022 ni, mungkin sampai masa pertimbangkan geran pembukaan akaun SSPN untuk mereka melahirkan anak pada tahun 2022. Ini adalah kerjasama yang kita jalinkan dengan kerajaan-kerajaan negeri. Kita juga ada kempen-kempen lain yang kita jalankan. Kita ada cabutan bertuah lah, yang kita buat cabutan wow SSPN yang kita jalankan
Wow, WOW. Jadi siapa-siapa menang tu dia kata wow, menang. Jadi hadiah-hadiahnya pun menarik. Jadi ini semua kita jalankan untuk memastikan bahawa produk penabungan kita sentiasa diketahui oleh masyarakat, dan bilangan mereka yang aware, yang maklum mengenai produk penabungan SSPN ini meningkat dari semasa ke semasa. Saya juga tertarik hati Dato' Wan. Ini berkaitan dengan insentif yang disebut sebagai geran sepadan. Ini pun kadang-kadang perlu diperjelaskan sejelas-jelasnya lah kepada mereka yang mungkin sedang mengikuti program kita ketika ini. Dato', silakan. Ya, geran sepadan. Geran sepadan ni sebenarnya ada satu program yang diperkenalkan banyak tahun lepas. Tetapi dari segi take-up-nya, dari segi mereka yang menggunakan kemudahan yang kita bagi, masih agak kurang, agak rendah. Jadi kita di PTPTN ada satu produk, ada satu skim geran sepadan yang targetnya ialah untuk mereka yang berpendapatan isi rumah di bawah RM4,000 sebulan. Okey. Jadi isi rumah berpendapatan di bawah RM4,000 sebulan, saya amat galakkan buka akaun SSPN kerana kita ada geran sepadan. Geran sepadan ni fungsinya macam mana? Macam ni. Dia setiap RM1 yang disimpan oleh mereka yang layak, maka kita di PTPTN akan bagi RM1 percuma. Kan kalau kita simpan di akaun simpanan ke fixed deposit ke, bolehlah dapat pulangan 2%, 3%. Sekarang ni zaman ekonomi yang agak kurang baik, dia mungkin rate dia rendah sikit. Tapi kita ni 100%, 100% pulangan targeted kepada golongan yang berpendapatan isi rumah kurang daripada RM4,000. Simpan RM1, kita bagi free RM1. Simpan RM100, katalah dalam setahun tu, simpan RM100, kita bagi free RM100. Simpan berapa? RM5,000, kita bagi free RM5,000. Dia boleh keluarkan RM10,000 in total walaupun dia simpan RM5,000. Sehingga maksimalnya simpanan RM10,000, dia simpan RM10,000, kita bagi free kepada dia RM10,000 lagi. Dia boleh bawa keluar RM20,000. Tetapi ada syarat-syaratnya lah, bukanlah simpan hari ni RM10,000 besok boleh keluar. Ya, itu satu dunia kan sertang simpan kepada betul kan. Itu yang saya terfikir tadi tu. Ya, jadi ada syaratnya. Pendapatan isi rumah di bawah RM4,000. Kemudian anaknya mestilah dapat tempat mendaftar di mana-mana IPT yang berdaftar dengan kita dan kursus yang layak. Kemudian ada juga had umur yang ditetapkan. Dan yang paling penting sekali, kita nak menggalakkan simpanan jangka masa panjang. Jadi untuk dapatkan pulangan sehingga 100% itu, kita menggalakkan simpanan sehingga 10 tahun. Jadi kalau anak darjah 1 sekarang dan ke bawah, kalau dia simpan 10 tahun, katalah anak umur 7 tahun. Anak dia disimpan 10 tahun sehingga anaknya umur 17 tahun. Jadi 10 tahun, anaknya nak masuk ke institusi pengajian tinggi, kalau dia simpan setahun RM1,000, setahun RM1,000, 10 tahun dapatlah RM10,000, maka bila anaknya dapat tempat pengajian di institusi pengajian tinggi pada umur 17 nanti, kita akan bagi percuma kepada dia RM10,000. Jadi ini geran sepadan yang saya rasa tak adalah mana-mana entiti lain dalam seluruh negara ni tawarkan sebegini. Saya nak mencelah sedikit Dato' Wan. Bila Dato' Wan sebut ini sesuatu yang cukup menarik dan luar biasa lah bagi saya. Tapi in terms of kemampuan PTPTN sendiri untuk memenuhi apa yang dirancangkan melalui program geran sepadan ini, apakah janji PTPTN bahawa PTPTN sebenarnya ada kemampuan untuk melaksanakan dan menjayakan program ini in terms of this aspek keuangan misalnya? Ya, sebenarnya kita committed dengan program ini, dan peruntukan yang diberikan kepada kita berjumlah RM1 bilion untuk menjalankan program ini. Satu jumlah yang amat besar. Betul. Dan sekarang ini ada, kalau tak silap saya, ada lagi 990 juta lebih yang belum digunakan. Jadi inilah masanya untuk kita mulakan penabungan. Dan dia kenapa kita wujudkan geran sepadan ini, sebabnya ialah biasanya orang yang menabung ini ialah mereka yang ada duit lebih. Jadi dalam kata senangnya, orang kaya lah yang menabung kan. Jadi kita nak menggalakkan supaya mereka yang berpendapatan rendah juga menabung.
Jangan kita jadikan penabungan ini satu benefit yang hanya dinikmati oleh mereka yang berpendapatan tinggi. Dan orang yang berpendapatan rendah terus menerus bergantung kepada hutang. Jadi satu perkara yang tidak sihat. Jadi kita sebagai sebuah agensi dalam kerajaan yang prihatin dengan nasib rakyat, kita nak galakkan mereka berpendapatan rendah juga boleh menabung. Peruntukannya yang disediakan oleh kerajaan amat besar, 1 bilion ringgit. Dan saya rasa ini adalah satu jaminan lah bahawa memang dana tersebut ada. Kita harap akan diteruskan juga oleh kerajaan di masa-masa akan datang. Dan sekarang ini skim tu masih ada lagi, masih boleh digunakan. Saya suka juga tadi terpandang sepintas lalu lah, selain daripada kita bercakap tentang geran sempadan ini, tadi ada juga ganjaran kesetiaan. Wah, ini pun mungkin ramai juga tak tahu sebenarnya. Jadi apa yang dimaksudkan dengan geran ataupun ganjaran kesetiaan ini sebenarnya? Ya. Dia kadang-kadang ada orang yang menabung dengan kita dengan jangka masa pendek. Jadi kita nak ubah budaya ini, kita kena buat satu skim, satu insentif yang menggalakkan penabungan jangka masa panjang. Kita tak nak simpan tahun ni, tahun depan buat keluar dah tak ada dah duit. Lepas tu bila anak nak masuk ke universiti nanti, duit pun dah tak ada dah. Jadi untuk menggalakkan penabungan jangka masa panjang ni, kita bagi apa yang dikenali sebagai ganjaran kesetiaan. Dan ganjaran kesetiaan ini adalah kita ada dividen setiap tahun. Contohnya tahun lepas kita isytiharkan dividen kita agak tinggi, 4% dividen kita. Jadi 4% dividen itu, tetapi bagi mereka yang setia, maksudnya ada time period yang kita tentukan, 3 tahun, berapa tahun, dari semasa ke semasa mungkin berubah. Tapi tahun lepas kita buat ketetapan bahawa mereka yang menyimpan dengan kita untuk satu kadar masa tertentu, beberapa tahun, maka dia layak terima lebih sedikit dividen tambahan. Ini untuk menggalakkan dan menanamkan budaya, saya letak duit dalam akaun, maka duit itu akan saya tinggalkan untuk jangka masa yang panjang. Bukannya masuk hari ini, minggu depan keluar. Jadi ganjaran kesetiaan ini ialah untuk mereka yang menyimpan dengan kita untuk jangka masa yang lebih panjang, dan kita nak galakkan supaya budaya itu berterusan. Menarik. Baiklah, kita kembali semula tentang pelaksanaan plan strategik 2021-2025 ini. Mungkin bagaimana PTPTN sendiri boleh menentukan bahawa ianya akan mencapai kejayaan seperti apa yang dijangkakan ataupun diharapkan oleh PTPTN sendiri, Datuk? Ya, saya akuilah bila kita buat plan strategik ini, kita ada target-target yang kita tetapkan, dan kita cuba mencabar diri kita sendiri supaya kalau sekiranya kita tentukan target, maka target itu is a challenging target lah kiranya. Bukannya kita dah tahu dah kita boleh capai tahap ni je, maka target kita tak bawah sikit supaya kita boleh overperform. Dia bukan macam tu. Jadi sebenarnya plan strategik ini menentukan satu target yang agak tinggi, dan memang kita akui bahawa memerlukan komitmen yang berterusan daripada semua pihak, terutamanya pihak pengurusan kita, dari pihak kerajaan juga, untuk memastikan bahawa kita boleh capai target-target yang kita tetapkan. Di waktu yang sama, of course, untuk memastikan kita boleh terus memberi pinjaman kepada pelajar-pelajar yang memerlukan, maka kita perlu ada sumber dana yang kukuh untuk memastikan bahawa kita terus mampu untuk memberikan pinjaman kepada pelajar-pelajar. Ini semua komitmen-komitmen yang mesti ada untuk memastikan plan strategik kita berjaya. Kita juga perlu memastikan bahawa ada program pembangunan modal insan dalaman untuk pegawai-pegawai kita, supaya pegawai-pegawai kita ini sentiasa dilatih menerima maklumat-maklumat terkini, boleh menjadi profesional yang boleh membantu, membawa dan memimpin PTPTN ni ke arah kecemerlangan yang lebih baik di masa akan datang. Tadi saya sebut mengenai target, antara benda yang perlu dibuat juga untuk memastikan strategik kita ini berjaya ialah penentuan KPI, KPI dalaman PTPTN. Jadi senior management kita ada KPI yang kita tentukan. Jadi yang kita ukur KPI-nya dalam time frame yang tertentu untuk memastikan bahawa KPI ini tercapai. Jadi bila kita tentukan dekat senior management tentukan KPI untuk middle management dan seterusnya, pegawai-pegawai semua, untuk memastikan kita boleh terus
berkhidmat dengan baik kepada masyarakat. Of course, bila kita laksanakan plan strategik PTPTN ini untuk memastikan dia sentiasa relevan, sentiasa kena dengan situasi semasa, kita letakkan juga dalam plan strategik ini bahawa pada tahun 2023 kita akan buat kajian semula. So macam apa dipanggil midterm review lah. Midterm review. Okay. Midterm review untuk memastikan bahawa kalau ada adjustment yang perlu dibuat, kita buat pada tahun 2023. Supaya bila kita moving forward nanti ada perubahan-perubahan, penambahbaikan yang kita boleh capai. Dan saya rasa yang paling penting dalam memastikan ada perubahan yang boleh kita capai dengan PTPTN ini, kita memerlukan sokongan dan kerjasama dari semua pihak. Daripada ibu bapa untuk mula memikirkan mengenai pendidikan dan penabungan pendidikan untuk anak-anak, daripada pegawai-pegawai kita untuk sentiasa berkempen kepada ibu bapa, daripada pegawai-pegawai kita juga untuk sentiasa memastikan bahawa kita ada rekod yang betul mengenai peminjam, supaya sekiranya peminjam itu dilanda musibah contohnya, kita tidak terlalu menekan mereka. Kita perlukan juga kerjasama daripada peminjam kita. Yang pertama, untuk membuat bayaran balik supaya kita boleh terus bagi pinjaman di masa akan datang. Nanti adik-adik dia, anak-anak dia nak pinjam, kita kena ada dana tersebut. Dan kita perlu juga kerjasama peminjam untuk sentiasa update kita, maklumkan kepada kita kalau ada situasi yang berubah dalam kehidupan mereka. Kita di PTPTN ni kita bukan kita tak ada ilmu kasyaf yang boleh tahu kalau sekiranya ada peminjam menghadapi musibah. Kita memerlukan peminjam kita datang berjumpa dan bagi tahu bahawa ada perubahan dalam situasi hidup mereka. Jadi bila dia dari segi ini Datuk, dari segi bila Datuk sebut tentang isu itu pun menarik jugalah. Dari segi jumlah mereka yang mungkin masih lagi gagal untuk melunaskan pinjaman PTPTN dengan sengaja misalnya, walaupun pujukan dibuat, amaran diberikan, apakah jumlahnya masih lagi tinggi tu dari segi pelajar-pelajar yang engkar untuk membuat bayaran balik? Ya, kita mengkaji dari semasa ke semasa mengenai mereka yang dipanggil sebagai culas tegar. Maksudnya culas tegar ni maksudnya ada certain period of time dia tidak membayar balik. Dan kita ada yang ramai sebenarnya kita tak tahu, dia tak hubungi kita. Kita cuba cari pun dia tak respon kepada usaha kita mencari dia. Sebenarnya kita tak nak pergi ke arah yang mana ada laporan yang tak elok dalam kredit history peminjam ni. Yelah, saya pun faham juga. Saya pernah jadi mahasiswa dulu. Saya pun tak nak disebabkan pinjaman yang saya buat untuk sambung pengajian menyebabkan kehidupan masa depan saya, kredit history saya jadi tak elok. Jadi kita sentiasa cuba cari dan kita sentiasa cuba untuk memastikan yang culas tegar ini bilangannya dapat dikurangkan. Alhamdulillah dari semasa ke semasa bilangan ini semakin berkurang sekarang. Alhamdulillah. Ya, dan kita sentiasa cuba untuk memastikan bahawa bilangan ini dapat dikurangkan, dan saya tak bantuan sangatlah kalau sekiranya ada peminjam kita yang menghadapi kesukaran dalam hidup, bagi tahu kita. Jangan tinggal itu saja. Yang ramai yang menghadapi masalah dari segi perundangan dengan kita ni sebab dia tak bagi tahu. Yalah, zaman sekarang ni tiba-tiba masuk dalam Facebook kata kena tindakan dia ataupun dapat surat PTPTN. Sebenarnya itu boleh dielakkan dengan cara bagi tahu kita bahawa ada masalah. Dan kita bincang lah, macam saya kata tadi, hashtagnya boleh bincang. Okey tu, ini pun sesuatu yang menarik juga lah. Moto baru PTPTN, peluang kejayaan anda. Apa yang dimaksudkan dengan peluang kejayaan anda bila dikaitkan pula dengan PTPTN ini? Ya, peluang kejayaan anda ini adalah satu moto baru yang kita perkenalkan sebab bagi kita kemudahan yang disediakan oleh PTPTN ini ialah untuk membantu peminjam-peminjam kita mencapai kejayaan. Kita tak nak lagi peminjam-peminjam kita melihat kita sebagai satu bebanan. Sebenarnya kita menjalankan tanggungjawab kita bagi pihak kerajaan untuk memastikan bahawa masa depan pelajar, untuk peluang mereka mencapai kejayaan dapat dicapai dengan bantuan ataupun pinjaman yang kita berikan. Jadi harapan saya apabila kita mengubah moto kita
Ya. kepada peluang kejayaan anda. Ini satu brand, satu jenama PTPTN yang mana kalau sekiranya kita dapat memenuhi potensi para pelajar, yang dapat manfaat akhirnya adalah para pelajar dan para peminjam itu sendiri. Sebab tu visi dan misi kita perbaiki, kita ubah dan kita perjelaskan bahawa sebenarnya kita ni nak berkhidmat kepada peminjam kita, bukan nak membebankan mereka. Baik, Datuk, kita hampir-hampir berada di penghujung sebenarnya. Dia lebih kurang 3-4 minit saja lagi. Tapi ini juga saya ingin kemukakan, mungkin lebih sensitif, tapi saya perlukan penjelasan juga secara ikhlas daripada Datuk Wan Saiful sendiri. Kita tahu tentang perkembangan politik semasa, dan kita pernah tahu ada berlakunya pertukaran jawatan yang berhormat Perdana Menteri. Kita ada Perdana Menteri yang baru sekarang ini. Tetapi in terms of policy, jaminan yang mungkin boleh Datuk berikan, walaupun berlaku sedikit pertukaran dari segi pentadbiran negara, dari segi politik negara, tetapi jaminan yang boleh diberikan oleh PTPTN akan terus memberikan khidmat dan bakti mereka kepada rakyat secara keseluruhan. Jaminan daripada PTPTN itu. Ya, saya pasti semangat sebenar di sebalik kerja yang dijalankan oleh kerajaan secara keseluruhan dan kami di PTPTN akan kekal. Kerana dari segi kandungannya, dari segi komposisinya, yang berlaku ialah pertukaran pemimpin di atas. Tetapi kandungan komposisi parti-parti yang mentadbir negara masih kekal sama. Dan saya yakin bahawa dari segi semangatnya, perjuangan yang nak dibawanya adalah tetap sama. Sebab itulah saya juga yakin dengan walaupun berlaku perubahan di peringkat atasan, tapi peranan PTPTN tetap sama. Iaitu macam disebut tadilah, memastikan bahawa peluang-peluang mencapai kejayaan di kalangan anak muda ini dapat dicapai oleh mereka. Jadi setakat ini dari segi kemampuan kita memberikan pinjaman berterusan. Komitmen kita mengubah budaya masyarakat daripada bergantung kepada hutang kepada menabung, juga komitmen kita kekal. Dan saya rasa kita dah buktikan. Saya bangga jugalah dalam masa 3 tahun saya jadi pengurusi. Ini dalam masa tahun 3.5 ni. Dari segi perubahan yang kita buat tu ketara. Penabungan meningkat dan kita tak lupa peranan kita untuk memberi pinjaman. Jadi saya berani beri jaminan bahawa itu akan diteruskan, semangatnya sama, dan perkhidmatan yang kita akan deliver nanti bukan saja sama tapi lebih baik untuk pelanggan-pelanggan kita. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia, Datuk Wan Saiful Wan Jan, kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Banyak yang kita ketahui daripada apa yang dilakukan oleh PTPTN, dan kami juga di ruang bicara ini mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Datuk dan rakan-rakan di PTPTN, dan teruskanlah khidmat yang cukup mulia, cukup murni ini, kerana saya percaya sesungguhnya lah apa yang dilakukan oleh PTPTN adalah untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh anak-anak muda kita, pelajar-pelajar kita, ibu bapa kita dan sebagainya. Jadi sekali lagi tahniah kepada PTPTN. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan insyaAllah seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.